Assalamualaikum semua, bersama Datin Koni dijemput khas di sini. Welcome to Koci TV. Hari ini Datin Koni nak gosip-gosip sikit pasal dari kapal terbang sehingga Zain Ryan. Memang penghujung 2023 satu tanda tanya. Antara 7 tragedi yang berlaku di Malaysia sepanjang 2023 adalah kemalangan maut yang membabitkan pelajar tingkatan 5 yang meninggal dunia dipercayai dilanggar pegawai kanan polis menaiki Pro 2 Ativa. Tinggal beberapa hari saja lagi kita bakal memasuki tahun 2024 meskipun teruja untuk ke tahun baru dengan semangat yang positif, namun tidak dinafikan 2023 telah banyak memberi pengajaran kepada setiap individu. Sepanjang tahun ini, pelbagai perkara telah berlaku, ada yang suka, duka dan bermacam-macam lagi. Namun setiap yang berlaku itu pasti mempunyai hikmah dan pengajaran di sebaliknya. Oleh itu, sebelum meninggalkan tahun 2023, kami ingin menyenaraikan sebanyak 7 tragedi yang telah menggemparkan negara sepanjang tahun ini. Pada 17 Ogos lalu, dilaporkan sebuah pesawat jenis Beechcraft Model 390 Premier One telah terhempas di kawasan perumahan Elmina Seksyen U16 Shah Alam. Video berhubung kejadian itu turut tular di media sosial yang memaparkan keadaan ketika pesawat itu terhempas sebelum terbakar. Pesawat ringan itu difahamkan telah berlepas daripada Langkawi menuju ke lapangan terbang Subang pada pukul 2.08 petang. Insiden tersebut telah mengorbankan seramai 10 individu termasuk penunggang motosikal serta pemandu kereta. Antara individu yang dikenal pasti terkorban adalah Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pelangai yang juga Ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri Exco Datuk Seri Johari Harun, Juruterbang Kapten Syarul Kamal Roslan dan Penghantar Makanan Food Panda Muhammad Hafiz Muhammad Saleh. Pada 17 Januari, rakyat Malaysia telah digemparkan dengan penemuan satu mayat di Lebuhraya Utara Selatan berdekatan Rawang Selatan arah utara di Kuala Lumpur pada pukul 2 petang. Mayat tersebut telah ditemukan dalam keadaan dikerat kepada 6 bahagian. Walau bagaimanapun, identiti mayat tersebut tidak diketahui kerana tidak mempunyai sebarang pengenalan diri. Siasatan awal mendapati mayat berkenaan adalah milik warga asing. Susulan daripada insiden penemuan mayat tersebut, polis pada Mac lalu telah menahan seramai 15 warga asing untuk membantu siasatan. Mereka yang ditahan berusia sekitar 24 hingga 54 tahun dan terdiri daripada 13 orang warga Nepal, 12 lelaki dan seorang wanita, 2 warga Indonesia, seorang lelaki dan seorang perempuan, serta seorang lelaki Filipina. Menurut polis, berdasarkan siasatan yang dilakukan, motif pembunuhan dipercayai kerana dendam peribadi. Pada April, seorang lelaki warga negara Nepal didakwa atas pertuduhan membunuh mangsa Raj Karki, 48. Insiden kemalangan maut yang melibatkan seorang pelajar SMK Jati, Jalan Taman Jati 1, Ipoh Perak yang dipercayai dilanggar oleh seorang pegawai kanan polis antara yang mengejutkan negara. Kejadian itu difahamkan berlaku selepas pegawai kanan polis berkenaan tidak berpuas hati dengan mangsa Muhammad Zaharif Afendi Muhammad Zamri yang membuat bising menggunakan exhaust motosikal. Ekoran itu, pegawai kanan polis itu kemudiannya ditahan serta dibawa ke Mahkamah Magistrate Ipoh pada 18 Disember dan didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Pegawai kanan polis yang dikenali sebagai Muhammad Nazri Abdul Razak telah didakwa melakukan bunuh dengan menyebabkan kematian kepada mangsa. Ketika pertuduhan dibacakan oleh Magistrate S. Punita, tertuduh hanya menganggukkan kepala tanda faham. Mahkamah kemudian menetapkan 7 Februari 2024 untuk sebutan semula kes. 5 Disember lalu, negara telah digemparkan dengan berita kehilangan seorang kanak-kanak autism Zain Ryan berusia 6 tahun. Zain dilaporkan hilang dalam keadaan berpakaian seragam sekolah. Operasi mencari dan menyelamatkan mangsa kemudiannya dijalankan sebelum jasadnya yang sudah tidak bernyawa ditemukan pada 6 Disember. Mayat Zain ditemukan di anak sungai berhampiran kawasan rumah sekitar jam 10 malam. Pihak polis kemudiannya mengesahkan mangsa mati dibunuh ini kerana terdapat unsur jenayah pada tubuh kanak-kanak itu. Hasil bedah siasat yang dilakukan mendapati terdapat kesan cedera di bahagian leher dan badan mangsa. Kertas siasatan kemudian dibuka mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan.
Polis juga giat menjalankan siasatan untuk mengenal pasti individu yang terlibat dalam kes tersebut. Oleh itu, sampel ujian asid deoksiribonukleik DNA penduduk Departemen Idaman Damansara Damai turut diambil untuk membantu siasatan berhubung kes pembunuhan itu. Bukan hanya itu, pemeriksaan unit rumah serta premis perniagaan juga dilakukan. Selain itu, terdapat 2 orang saksi kanak-kanak yang mendakwa ternampak Zain sekitar 5 jam sebelum dia dilaporkan hilang. Siasatan masih lagi berlangsung, bahkan PDRM turut meminta bantuan Interpol, Polis Antarabangsa bagi membantu siasatan. 5 bapa terbakar ketika nak selamatkan anak. Sebelum ini, kami ada melaporkan insiden kemalangan sebuah kenderaan Honda Jazz yang terbakar di Kota Baru, Kelantan pada November lalu. Kereta Honda Jazz yang dinaiki oleh 3 beranak itu terbakar selepas terbabas serta melanggar tiang lampu. Mangsa iaitu Wan Syariza Azwan Wan Syaril berusia 28 tahun, kemudiannya dilaporkan meninggal dunia selepas 8 hari bertaruh nyawa kerana mengalami cedera parah dan melecur seluruh badan. Manakala bayi perempuannya Wan Sabina Arisha Wan Syarizat berusia 7 bulan dilaporkan meninggalkan dunia serta ditemukan rentung ketika kejadian. Isteri kepada mangsa Nur Hasifah Razni bagaimanapun mengalami kecederaan ringan serta trauma. Malah turut mendedahkan selepas kejadian kemalangan itu, dia sering terbangun jam 4 pagi dan takut menaiki kenderaan dalam tempoh lama. Mayat wanita kena simen. Penemuan mayat seorang wanita yang telah disimen dalam bilik air di Kampung Pendama Kelang turut mendapat perhatian ramai. Ekoran daripada penemuan mayat wanita itu, pihak polis kemudiannya telah bertindak menahan seorang lelaki dan mengesan 2 lagi suspek untuk membantu siasatan berhubung kes tersebut. Walau bagaimanapun, menurut Ketua Polis Selangor, Datuk Husin Omar Han tidak menolak kemungkinan mayat itu dibunuh sejak lebih setahun lalu. Ini kerana 2 suspek Ranjit Singh serta Mandik Singh dipercayai telah menyewa rumah terbabit sejak 2019 hingga 2021. Keterangan 3 individu termasuk tuan rumah turut diambil dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Pada 9 Disember, polis telah mengenal pasti identiti mangsa iaitu seorang wanita warga India berusia sekitar 30-an. Mangsa difahamkan teman wanita kepada salah seorang suspek. Bayi meninggal dunia dalam kereta kerana bapa terlupa. 24 Oktober lalu, tular kes membabitkan bayi perempuan berusia 16 bulan yang dilaporkan meninggal dunia selepas dijumpai tidak sedarkan diri jam 4.30 petang. Bayi itu dijumpai berada dalam sebuah kenderaan di Universiti Awam UA di Kuala Nerus, Terengganu. Hasil siasatan yang dilakukan mendapati bapa kepada bayi berkenaan yang juga berkhidmat di universiti terbabit terlupa menghantar anak perempuannya ke pusat asuhan di kampus yang sama. Panik melihat keadaan anak, bapanya kemudian segera menghantar bayi tersebut ke pusat kesihatan universiti tersebut. Pihak pusat kesihatan kemudiannya memaklumkan bayi tersebut telah meninggal dunia. Mayatnya dihantar ke Jabatan Perubatan Forensik, Hospital Sultanah Nur Zahirah untuk bedah siasat. Pihak polis turut mengambil keterangan penjaga kepada bayi tersebut untuk melakukan siasatan mengikut Seksyen 31-1A Akta Kanak-Kanak 2001. Okey, dah habis tengok semua? Cik Ia nak pesan sikit boleh tak? Berita yang kita dengar bersama ni tidak tahu kesahihannya. Jadi perlu berhati-hati sebab Cik Ia pun petik dari media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Ia tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.